Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berjumpa lagi untuk kali ini dalam sesi tazkirah Ramadan. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan menyampaikan atau memberikan sedikit tazkirah peringatan yang bertajuk puasa, keimanan dan pengharapan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang bermaksud, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan ihtisab, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis ini Rasulullah menceritakan kepada kita, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, iaitu keyakinan, iktikad kita akan kefarduan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat Islam, dan ihtisab, pengharapan, yang ini kita meletakkan sepenuh pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima puasa yang kita lakukan dengan penuh rasa takut, dengan penuh rasa keikhlasan kita berpuasa dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu, nescaya Allah akan mengampunkan dosanya yang terdahulu. Jadi mudah-mudahan puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diampunkan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan seterusnya, dalam satu lagi hadis yang berbunyi, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kedua-dua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana hadis yang pertama tadi man shoma Ramadan, manakala hadis yang kedua man qama Ramadan, yang bermaksud barang siapa yang mendirikan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini dengan bersungguh-sungguh menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Ganjarannya amat besar bagi orang yang menghidupkan malam dengan penuh rasa keimanan, dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rasa pengharapan. Kita berharap sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menerima puasa yang kita lakukan, supaya Allah menerima segala ibadat yang kita lakukan, supaya Allah menerima qiyamul lail, ibadat malam yang kita lakukan. Insya-Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang telah lalu. Jadi, apakah perkara-perkara yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan? Antaranya ialah kita memperbanyakkan solat, iaitu solat yang hanya ada di bulan Ramadan, iaitu solat tarawih. Kita memperbanyakkan solat tarawih. Kemudian seterusnya kita memperbanyakkan membaca ayat-ayat Al-Quran, mentadabbur Al-Quran. Kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat, beristighfar dan sebagainya. Inilah antara perkara-perkara yang boleh kita lakukan bagi menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan orang-orang yang berpuasa dengan penuh pengharapan dan dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, dan mudah-mudahan juga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berpuasa dan seterusnya
orang-orang yang menghidupkan malam-malam bulan Ramadan ini dengan kita memperbanyakkan perkara-perkara sunat. Kita bangun mendirikan sembahyang malam, berqiyamul lail, kemudian kita memperbanyakkan perkara-perkara sunat yang lain. Mudah-mudahan Allah menerima segala apa yang kita lakukan. Dan insya-Allah selepas keluarnya kita dari madrasah Ramadan ini akan menjadikan kita seorang hamba yang benar-benar bersih, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah matlamat sebenar daripada puasa tersebut, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan puasa tersebut akan menjadikan kamu bertakwa, yakni mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.